Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fidaus Al-Shijis dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 15 Oktober. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kumpulan pencinta haiwan dan badan bukan kerajaan NGO yang terlibat dengan pelindungan haiwan digalakkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk menambah baik polisi dan perlindungan sedia ada. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian berkata, penggunaan teknologi AI boleh membantu mencari penyelesaian terbaik kepada masalah yang dihadapi termasuk ancaman perubahan iklim. Beliau yang juga Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan berkata langkah itu juga akan membantu NGO menghasilkan polisi dan peraturan baharu mengikut data yang telah ditetapkan. Ini kerana teknologi AI kini sudah semakin maju meliputi pelbagai bidang termasuk penyelesaian kepada cadangan atau masalah yang dikemukakan. Datuk Seri Dr. Sim berkata demikian pada makan malam gala Persidangan Asia untuk Haiwan Sarawak di Kuching. Padawan Raf Safari, acara sukan ekstrim tahunan anjuran Majlis Perbandaran Padawan, boleh dijual ke seluruh dunia sebagai salah satu produk pelancongan menarik di Sarawak. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, ini kerana acara sukan tersebut telah terbukti mendapat sambutan memberangsangkan daripada peminat sukan ekstrim dalam dan luar negara sepanjang 20 tahun penganjurannya. Padawan Raf Safari juga katanya boleh menjadi lebih popular seperti acara sukan ekstrim lain yang menaikkan nama Sarawak di peta pelancongan dunia iaitu Spartan Race dan Marathon selain populariti Sarawak sebagai destinasi pelancongan musikal. Adventure event, we have got the Spartan Race dan ini adalah satu daripada produk adventure yang kita nak war-warkan kerana kita tahu tiap-tiap item ini ada penyokong-penyokong, antusias mereka sendiri. Datuk Seri Abdul Karim bercakap dalam sidang media mengenai penganjuran Padawan Raf Safari pada 22 Oktober ini yang menawarkan hadiah keseluruhan RM19,000. Penganjuran kali ke-20 ini akan melibatkan penyertaan 200 pasukan berbanding 100 pasukan tahun lepas yang meliputi kategori kayak, agensi kerajaan, terbuka wanita, agensi pelancongan dan hotel serta kategori terbuka. Tahun ini juga menyaksikan penyertaan 13 pasukan dari luar negara termasuk 4 pasukan dari Thailand, 2 dari Indonesia dan masing-masing 1 pasukan dari Amerika Syarikat, Rusia, Indonesia, Belarus, China, Singapura, Brunei dan Filipina. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Roland Sagah Wee In menyambut baik peruntukan RM930 juta dalam Belanjawan 2024 bagi menaik taraf bangunan dan prasarana daif di Sarawak dan Sabah. Bagaimanapun, jelasnya keperluan Sarawak bagi menyediakan persekitaran pembelajaran dan pengajaran seluruh negeri adalah lebih banyak dari peruntukan dan jumlah 185 sekolah tersebut. Namun, beliau tidak sabar untuk melihat maklumat terperinci projek dan pembahagian peruntukan yang telah dijanjikan itu. Dalam kenyataan media kepada RTM, Datuk Roland mahu melihat peruntukan berkenaan benar-benar memenuhi keperluan sekolah yang telah diluluskan untuk kerja memperbaiki dan menaik taraf. Sarawak merekodkan lebih 100,000 hektar kebun getah tidak bertoreh melibatkan kira-kira 50,000 berkebun kecil getah. Keseluruhan kawasan kebun getah di Sarawak adalah seluas 258,528 hektar, manakala jumlah keseluruhan kebun kecil di negeri ini adalah seramai 125,694 orang. Berikutan itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang memaklumkan pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA sedang giat melaksanakan kempen gerakan peningkatan produktiviti getah di seluruh negara. Ia bertujuan menarik minat pekebun kecil getah mengusahakan semula kebun getah yang tidak bertoreh dengan menawarkan bantuan yang disediakan. Katanya, RISDA bersama-sama pekebun kecil di negeri ini perlu mengadakan satu anjakan dan kaedah yang baharu bagi memastikan peningkatan penghasilan getah demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran pekebun kecil. Beliau berkata demikian pada kempen gerakan peningkatan produktiviti getah peringkat RISDA Negeri Sarawak 2023 di Betong.
Melalui kempen tersebut, Rizda menawarkan program skim getah matang yang merangkumi bantuan tanam semula getah dengan nilai maksimum RM8,400 untuk pekebun kecil di Sarawak dan Sabah. Surau Darul Huda di Sarike yang baru siap dibina merupakan inisiatif kerajaan dalam menyediakan rumah ibadah yang selesa bagi kegunaan masyarakat Islam setempat. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, ia merupakan keprihatinan kerajaan dalam menyediakan kemudahan yang diperlukan oleh rakyat. Jelasnya, selain dari surau tersebut, kerajaan turut menaik taraf kemudahan di Masjid Darussaadah, Taman Susur Jambu, Masjid Permai dan Masjid Ar-Rahmah di kampung seberang. Sama juga seperti kemudahan Masjid Al-Mutakin, Masjid Susur Jambu, Masjid Permai dan juga Ar-Rahmah. Jadi alhamdulillah kita sudah lengkaplah dari segi tapi orang katakan kerana sama juga kita mempunyai rancangan tertentu, tapi walaupun dengan ada kerjasama dari masyarakat Islam kita di Sarike itu, insyaAllah kita dapat membangun Sarike itu sebagai sebuah bazar semua kita tu bazar megah lah. Ujarnya, masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang lain akan diberikan seperti penghawa dingin, tempat mengambil wuduk dan tempat letak kereta yang lebih baik. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kuala Rajang berkata demikian ketika menyempurnakan majlis perasmian Surau Darul Huda di Kampung Derhaman Keria Sarike. Dalam pada itu, Datuk Len turut mengulas berkenaan proses naik taraf Masjid Al-Mutakin yang bernilai RM9.5 juta ini bakal disiapkan pada penghujung tahun ini. Katanya, apabila masjid ini siap kelak, ianya akan menjadi salah satu mercu tanda pembangunan di Sarike. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK diminta memberi penekanan terhadap keselamatan rumah panjang terutamanya dalam pencegahan kebakaran. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meluan Roland Duat Jubin memberitahu ia penting bagi mengelak berlaku lebih banyak kejadian kebakaran rumah panjang yang mengakibatkan kerugian besar kepada penduduk terlibat. Menyeru kepada ketua-ketua kaum, ketua-ketua masyarakat agar mereka mengadakan mesyuarat keselamatan dimasukkan dalam mesyuarat jawatan kuasa kampung, iaitu diadakan 2 bulan sekali, ya, agar mereka sentiasa ingat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyerahkan bantuan kebakaran kepada penduduk rumah panjang Michael Marau, Ulu Sejugam Nanggalasi di Julau yang terjejas akibat kebakaran. Bantuan berupa barang makanan, tilam, pakaian dan peralatan memasak. Sementara itu, tuai rumah Michael Marau berharap ada usaha daripada mana-mana pihak dalam membantu mereka membina kediaman baharu. Jadi tolong bantu perintah ngagak kami rumah, mintanya lengkap kaki mah. Nak bantu bukai bakal ngagak enak ngus, ngagak ngus ada nu diau. Kebakaran rumah panjang Ulu Sejugam yang mempunyai 37 pintu bilik pada hujung bulan lepas telah mengakibatkan kehilangan nyawa salah seorang penghuninya iaitu seorang lelaki orang kurang upaya. Leto di Restoration 2.0 kempen penghijauan Sarawak oleh Jabatan Hutan Sarawak JHS antara usaha kerajaan negeri untuk pengurusan hutan yang komprehensif dan sistematik. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan memberitahu dengan adanya polisi pengurusan hutan yang teratur Sarawak masih memiliki litupan hutan tertinggi di Malaysia berbanding negeri-negeri lain. Beliau memberitahu demikian dalam majlis perasmian kempen penghijauan Sarawak di Lundu. Azizul berterima kasih dengan JHS kerana telah memilih Lundu sebagai lokasi pelaksanaan program tersebut yang antara lain untuk mewujudkan kesedaran berkaitan kepentingan kelestarian alam sekitar selaras strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Berita Pagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan, tanah air dan antarabangsa. Saya Firdaus Rashidis, Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.